peribahasa. Okey, boleh nampak tu? Okey, asal usul peribahasa. Jadi maknanya ini tadi teknik yang saya kata, teknik awak kena faham maksud tersurat, lepas tu kaitkan dengan maksud tersirat tu mesti berkaitan dengan kehidupan manusia. Maksud dia tak ada kaitan lain, dia mesti dengan kehidupan manusia. Walaupun ceritanya pasal peribahasa tu cerita pasal apa, ayam ke, pasal gajah ke, buaya ke, semuanya maksudnya tu berkaitan dengan kehidupan manusia. Dan awak bayangkan manusianya tu macam ini, zaman dahulu. Okey, boleh nampak gambar tu kan, walaupun kecil je lah. Rumahnya macam itu. Ya? Okey. Jadi ini contoh, saya tunjukkan contoh ni. Boleh nampak musang berbulu ayam. Jadi awak kena faham lah maksud tersuratnya tu. Musang tu kenapa dia berbulu ayam? Patutnya musang berbulu musang. Tapi musang berbulu ayam. Sebab itu kena faham kaitan musang dengan ayam. Musang, ayam itu musuh kepada musang, maknanya musang nak tangkap ayam. Musang makan ayam. Jadi dia nak menangkap mangsa dia, mesti dia menyamar. Maknanya orang yang tidak baik, maknanya dia menyamar untuk mendapatkan sesuatu. Maknanya orang yang berniat tidak baik. Dia menyamar untuk mendapatkan sesuatu. Contoh, kalau istilah lain mati katak kan. Jadi awak kena faham apa maksudnya tu, mati katak. Katak mati tak ada siapa menangis. Jadi maknanya tak ada makna lah kematian tu kan. Okey, mati katak sudah. Durian runtuh, ni tadi saya katakan. Kalau durian tu runtuh banyak, maknanya apa? Orang tu dapat rezeki lah kan. Rezeki yang banyak dalam satu masa. Okey. Ni seperti kacang lupakan kulit. Okey. Ini saya lajukan ya, bagi katak di bawah tempurung. Semua haiwan imej alam. Hati batu, hidung tinggi, okey, banyak mulut. Cikgu, Ya. slide tak bergerak. Tak bergerak sebab saya tekan klik-klik ni dia tak mahu. Okeylah, saya tunjukkan beberapa contoh sajalah sebab ni banyak contoh. Cuma saya nak tunjukkan contoh ini. Ini penting. Ini contoh, ni boleh nampak contoh burung ni ya. Inilah yang dikatakan burung pegar. Harapkan pegar, pegar makan padi. Sebenarnya bukan harapkan pagar ya. Dia pegar. Ejaan bahasa Melayu lama kan. Pagaro. Pegar, bukannya pagar. Jadi sebenarnya harapkan pegar, pegar makan padi. Maknanya mana boleh harapkan burung yang memang dia mana boleh jaga padi tu, sebab padi tu makanan dia kan. Tak boleh percayalah. Jadi itulah maksudnya, kaitkan dengan manusia. Mana boleh percaya orang yang macam itu. Harapkan pagar, tapi sekarang memang sudah diterima. Harapkan pagar, pagar makan padi. Tapi asal usulnya pagar tu dia berpunca daripada burung tu, burung pegar. Jadi kalau ikut yang asalnya harapkan pegar, pegar makan padi. Maknanya kita mengharapkan seseorang yang memang tak boleh diharap. Okey. Kemudian ada lagi contoh yang saya nak tunjuk. Ni macam ni. Gambar memikul biawak hidup. Ini peribahasa memikul biawak hidup. Kenapa yang biawak tu hidup kita kena pikul? Kan dia dah berat, susah pula lagi. Jadi mana kalau memikul biawak hidup ni makna kita menanggung seseorang yang ada masalah lah. Orang yang bermasalah. Patutnya tak payahlah memikul biawak hidup. Suruh biawak tu berjalan sebab dia hidup lagi. Jadi maknanya berat dan menyusahkan. Okey. Itu contoh. Maknanya daripada biawak itu timbul peribahasa itu dan dikaitkan dengan kehidupan manusia. Ini tadi contoh kalau buaya tu ya. Buaya. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Kena berhati-hati. Okey. Lepas tu yang ini ular pula. Kalau ular apa peribahasanya? Jadi awak kena banyak baca ya. Kalau dalam internet tu setahu saya sekarang ada banyak peribahasa. Ular menyusur akar, tidak akan hilang bisanya. Mana orang yang berilmu
pangkat tinggi, kalau dia kawan dengan orang yang biasa-biasa, dia tak akan turun pula dia punya pangkatnya tu kan. Jadi itu maksudnya. Ya. Ini semut ni. Boleh nampak ya? Jadi apa peribahasanya? Di mana ada semut, di mana ada gula, di situ ada semut. Ataupun mati semut kerana gula. Okey. Jadi memang sebenarnya banyaklah peribahasa. Cuma saya nak tunjukkan beberapa contoh lah lagi. Ada ini mana jering tadi. Saya nak cari jering. Ini selain jering ni benda ni batuk ni. Melepaskan batuk di tangga ya. Bukan batuk, batuk. Jadi batuk ni ialah alat untuk mencedok air tu. Bagi masyarakat Melayu zaman dahulu ya. Sekarang ni awak tak boleh bayangkan. Sebab rumah awak sekarang mana ada tempayan air, mana ada tangga. Sekarang rumah kita tak ada tangga kan. Kalau ada tangga rumah 2 tingkat tu, itu dah di dalam rumah baru ada tangga. Di luar rumah tak ada tangga kan. Rumah pangsa, rumah apartmen, kondominium tak ada tangga. Tangga ada tapi orang tak guna. Orang naik lift kan. Tapi tak adalah simpulan bahasa atau peribahasa tentang naik lift pula. Yang ada yang lama ni. Makna melepaskan batuk di tangga. Patutnya lepaskan batuk di mana? Lepaskan batuk di tempat asal dia, di dalam tempayan tu. Jadi mana itu yang membawa maksud. Macam mana kalau orang tu buat kerja seperti melepas batuk di tangga. Dia buat perkara tu tak betul dan tak serius lah. Jadi mana bukan sepatutnya macam itu. Jadi dia tidak melakukan sesuatu perkara dengan baik atau dengan sempurna. Itulah maksud melepaskan batuk di tangga. Ini dia contoh gambar batuknya. Tempurung tu yang dicucuk dengan kayu sebab nak cedok air. Jadi sebenarnya ejaannya tu TOK ya, batuk. Melepaskan batuk di tangga. Ini lagi satu contoh gambar dia. Tapi kalau awak balik kampung, saya rasa mungkin ada lah rumah-rumah datuk, nenek ke yang masih lagi menggunakan ini. Tapi saya rasa tak ada lah sekarang. Okey. Seterusnya, kalau nak bincang memang banyak lah ni. Ini awak boleh cari dalam internet. Kalau boleh juga awak kena baca beberapa peribahasa satu hari. Sebab kena banyakkan baca peribahasa. Dan kalau awak ada buku ini, buku yang diterbitkan oleh Persatuan Bahasa Melayu ni, Guru Bahasa Melayu, dalam ini dia ada banyaklah peribahasa. Ataupun awak boleh bacalah juga peribahasa SPM dulu. Ataupun kalau sekarang awak tinggal di sekolah, cuba pergi perpustakaan, cuba cari kamus peribahasa. Pinjam kalau boleh pinjam kamus peribahasa untuk awak baca-baca. Sekurang-kurangnya boleh tahulah. Tapi itulah masalahnya, peribahasa itu terlampau banyak, yang nak keluar tu tak tahu. Jadi lebih baik guna teknik yang seperti saya dedahkan tadi. Maknanya awak kena fikir maksud tersurat kaitkan dengan maksud tersiratnya tu mesti berkaitan dengan kehidupan manusia. Tapi maksud tersurat tu mesti kena tahu betul-betul. Contohnya kalau macam ini tangkai jering ni. Okey, saya nak tunjukkan gambar tangkai jering. Jering ni sebenarnya tangkainya macam ini. Dia susah nak dipisahkan daripada dia punya dahan tu. Yang jadi masalah ialah awak cuma boleh nampak jering, boleh tahu jering tu yang sudah dipotong tu, yang sudah nak dibuat ulam tu. Jadi awak tak boleh kaitkan cerita tangkai jering sebab awak tak pernah nampak kan. Ini pelajar saya lah. Jadi dia kata dia tak tahu. Yang dia tahu ialah jering yang sudah bulat-bulat, warna hijau muda, warna kuning tu, yang sudah dipotong untuk dicolik dengan sambal belacan terus dimakan. Itu jeringnya isinya. Jadi asalnya tu tangkai jering ni macam ini. Maknanya kulit dia tu dengan tangkai tu dan juga tangkai dengan dahan tu susah nak dipisahkan. Memang susah. Itulah menggambarkan bagaimana susahnya seseorang nak bagi derma, kedekut. Jadi itulah timbulnya kedekut. Maknanya apabila orang Melayu tengok, tangkai jeringnya susah betul nak dipisahkan.
dengan apa dengan rantingnya tu. Jadi itulah timbul, sama juga dengan manusia yang susah nak keluarkan duit, susah nak bagi derma. Macam Haji Bakhil lah. Tapi jangan bagi jawapan Haji Bakhil. Haji Bakhil tu satu watak saja. Jadi maksudnya itu ialah, satu lagi saya nak pesan kepada awak, teknik menjawab ni, contoh katalah kalau soalan ini pernah keluarlah tangkai jering, berikan maksud tangkai jering. Jawapan awak mestilah orang yang kedekut. Tak boleh terus jawab kedekut saja. Siapa yang kedekut? Jadi mesti kena ada orang. Macam tadi kalau melepaskan batuk di tangga, awak tak boleh kata melakukan kerja yang tidak sempurna. Siapa? Seseorang, ataupun orang yang, sebab dia maksud dia mesti berkaitan dengan orang, mesti berkaitan dengan manusia, dengan masyarakat. Walaupun maksud tersuratnya berkaitan dengan jering, tumbuh-tumbuhan, kaitan dengan buaya tadi, haiwan. Okey, jadi itu petua dia. Sebab pelajar saya selalu, dia bagi maksud, dia tak rujuk kepada orang, dia terus saja kedekut. Jadi maksudnya kaitkan dengan manusia tu. Macam juga tadi yang saya kata, apa yang pernah keluar tu, tulang itik berbanding dengan tulang ayam. Tulang itik tu lebih lembut. Jadi maksudnya orang yang tidak kuat bekerja, berbanding dengan tulang ayam, dia lebih kuat, ataupun tulang lembu. Tapi tak adalah kan peribahasanya. Jadi maknanya bukan semualah pula ada. Tapi ayam ada peribahasa lain. Kalau tengok tu banyak benda negatif tu kita tuju kepada ayam. Cap ayam lah, hangat-hangat tai ayam lah, ayam berak kapur lah, kaki ayam lah kan. Semua yang negatif tentang ayam. Tapi daging dia semua manusia makan. Sedap daging dia apabila digoreng. Tapi dia jadi mangsa peribahasa yang tidak baik. Okey. Jadi ini satu lagi contoh. Bagai enau di dalam belukar. Inilah dia rupanya pokok enau. Ni enau. Enau ni selalunya kalau kita beli apa lecikang tu, dia ada yang isi putih-putih. Jadi awak gambarkan, bayangkan pokok enau tu macam ini. Kalau enau di dalam belukar, maknanya kaitkan dengan kehidupan manusia. Maknanya masing-masing nak melepaskan pucuk tu. Maknanya kalau enau sebagai enau di dalam belukar, maknanya kenapa dia nak lepas pucuk itu? Sebab dia nak cari matahari kan. Jadi maknanya kalau kaitkan dengan masyarakat, manusia yang bersainglah, berlumba untuk mendapatkan sesuatu. Jadi maknanya masing-masing bersaing. Itu maksudnya. Ini contoh yang aur tu tadi. Aur dengan tebing. Okey, sejenis buluh yang kecil. Buluh pun ada macam-macam.